لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله الله حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا وحيد يا أحد يا صمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك آمنت بالله وبما قال الله آمنت بالرسول وبما قال الرسول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, kita semakin pergi menuju meninggalkan Ramadan. Dalam proses bersalin, kita perlu memahami tingkat-tingkatnya. Tingkat yang pertama, zero. Tidak ada apa-apa. Kita hidup sebab kita perlu hidup. Kita hidup dan kita buat apa saja kerja buat kita yang kita lakukan itu untuk kelangsungan kehidupan kita. Itu peringkat pertama. Maknanya penuh untuk kedirian kita. Bahawa kalau kita tak bekerja, macam mana kita nak makan, macam mana kita nak kekal kesihatan, macam mana kita nak bahagia dan sebagainya. Itu peringkat yang zero, kosong. Kalau dalam peringkat ini tidak ubah kita ini umpama haiwan. Maknanya haiwan, maknanya hidupan. Cuma tinggal lagi kita natik, hayawan natik. Kalau dalam istilah ilmu mantik, kita adalah kehidupan, yakni makhluk yang Allah hidupkan, yang ada kelebihan berfikir. Antara kebolehan kita berfikir, maka natik, kita berkata-kata di atas apa yang kita fikirkan. Yang kita fikirkan bagaimana untuk survive kehidupan kita. Kalau dalam bahasa biasa, bahasa orang-orang jalanan, bahasa biasalah, maknanya kita akan sebutkan itu kehidupan kita seperti apa? Kehidupan berdasarkan kepada undang-undang rimba. Siapa kuat, dia menang. Siapa lemah, dia ditindas. Dan kemenangan kita di atas kekalahan orang lain. Kekayaan kita di atas kemiskinan orang lain dan seterusnya. Itu peringkat yang zero, tidak ada apa-apa. Sama seperti haiwan yang lain. Kemudian kita meningkat, kita disedarkan, oh, rupa-rupanya aku ini beragama Islam, aku ini hamba Allah. Maka aku ada tanggungjawab, aku ada taklifan. Nak atau tak nak, sedar atau tidak, maknanya mahu atau tak mahu, maknanya kita tetap sebagai status khalifah. Jadi di atas status khalifah itu maknanya kita ini maknanya hamba kepada Allah. Dan baru kita tahu, oh, rupa-rupanya aku ini diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Maka di situ kita belajar asas kepada ilmu mengenal Tuhan melalui maknanya ilmu akidah. Kemudian kita belajar ilmu fiqh untuk kita benar dalam beribadah, dan sedikit demi sedikit kita tahu tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan tasawuf untuk kita mencapai akhlak dan adab Muhammadiyah dengan akhlak Mahmudah. Kurang lebih begitu. Di situ kita mula beramal. Tapi pada peringkat ini peringkat pertama. Jadi kosong ni pertama. Pada peringkat pertama ini maknanya kita beramal, biasanya dorongan kita itu pahala. Pahala, ganjaran, fadilat dan kelebihan. Kita akan menghitung-hitung mana-mana yang amalan apa yang afdal, apa yang afdal. Afdal itu.
afdaliyah itu yang menjadi hitungan kita, sebab kita masih lagi menghitung-hitung. Di peringkat ini kita akan merasakan bahawa kita ini hanya kita ini hanya layak untuk menempati syurga dengan ibadah yang kita lakukan. Pada masa yang sama, sedikit demi sedikit kita sedar, oh, aku beribadah pun ya, aku bermaksiat pun ya. Kerana kita ini semua pemaksiat, pendosa. Tidak ada siapa di kalangan kita ini yang maksum. Maka dekat situlah kita berhitung-hitung, bertimbang-timbang, maksudnya mana pahala, mana dosa dan sebagainya. Jadi dekat situ mana kita nak mencari perkara yang mendapat ganjaran yang lebih. Di situ masih lagi persoalan aku yang beramal. Aku yang beramal dan dengan amalku aku dapat pahala. Dengan pahala itu maknanya aku nak menepati syurga. Tak ada Nabi lagi. Tak ada Nabi lagi dalam jiwa kita ibaratnya. Maknanya lebih kepada kalau nak selamat dekat dunia kena beramal soleh. Kalau tergelincir perlu bertaubat. Yang penting dekat akhirat nak syurga. Di syurga itu yang fahamnya, keindahannya, kesenangannya, kemewahannya dan seumpama dengan itu. Itu peringkat pertama. Okay. Kemudian naik lagi. Lepas kita belajar lagi ilmu akidah, fiqh dan tasawuf ini, pada lapis yang seterusnya kita belajar lagi, baru mula kita mengenali dan memahami bahawa rupa-rupanya rupa-rupanya kita melakukan ibadah tersebut, rupa-rupanya bukan dengan diri kita, rupa-rupanya dengan sifat Allah. Rupanya dengan sifat Allah itu sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita mula sedar kita ini gerak dan diam kita ini dengan sifat ma'ani. Kita sedar, tapi sedar kita ini masih peringkat awal, iaitu sedar hanya peringkat tahu. Tahu bahawa aku ini kalau tidak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, maknanya tak mungkin aku dapat beribadah dan bergerak kerja. Tidak mungkin aku dapat hidup seperti mana aku hidup sekarang ini. Kita tahu begitu. Tetapi sifat ma'ani itu masih lagi, saya tak tahu perkataan apa, masih lagi diperkirakan, kalau boleh saya guna istilah, maknanya terputus daripada Allah. Kita akan rasakan seolah-olah macam Allah Ta'ala memberikan kita sifat ma'ani itu. Maknanya seolah-olah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu kita punya. Tapi kita dah faham dah bahawa sifat itu sifat Allah, sifat ma'ani itu milik Allah. Tapi kita mesti sedar bahawa aku ini hidup dengan sifat ma'ani dari Allah. Kita rasa macam sifat ma'ani itu sama ada kita istilahkan dipinjamkan kepada kita ataupun diberikan kepada kita, menyebabkan kita rasa macam kepunyaan kita. Kita rasa seperti itu. Walhasil sifat ma'ani itu diperkirakan terputus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu masih lagi qadarnya, masih lagi kedirian, merasai memiliki sifat ma'ani. Itulah step yang ketiga. Kemudian kita belajar lagi, baik kesan daripada amal ikhlas, bersungguh-sungguh kita bermujahadah. Maka terbuka lagi satu singkapan. Rupa-rupanya sifat ma'ani yang menerpa pada diriku ini, yang mana dengan sifat ma'ani ini aku beribadah, rupanya bukan milikku. Kita rasa bukan milik kita. Kita rasa ia milik Allah. Lantaran itu kita mula rasa terhubung dengan Allah. Kita mula rasa terhubung dengan Allah. Maknanya, ini bukan sifatku, ini sifat Allah. Kudrat Allah, iradat Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semuanya milik Allah. Cuma Allah maknanya memantulkannya padaku. Maka dekat situ baru kita faham, rupa-rupanya banyaknya kita beribadat ini untuk kita merasai bagaimana kita berfungsi dengan berbekalkan sifat ma'ani Allah yang terpantul kepada kita. Akhirnya ibadah kita itu mula menyambung dengan Allah. Mula menyambung dengan Allah. Dan hab sambungan itu pastilah Nur Muhammad dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi sikit demi sikit pada ketika itu kita dah berpindah daripada lembah Qadariyah, berasa kedirian, kita pergi pula kepada Jabariyah. Semuanya ke Allahan. Kita kalau kita sebut daripada kedirian kepada kedirian ni Qadariyah, betul pergi kepada ke Allah. Semua Allah punya. Dekat sini ada kegelinciran. Ini ibarat kita berjalan dekat ais. Maknanya kalau tidak ada keseimbangan yang benar daripada bimbingan, maknanya coach ataupun mursyid, kita akan terjatuh. Dan jatuh ini sakit. Ibarat kita berjalan dekat ais. Kalau tak faham kebahayaan ini, sila pergi ke mana-mana mall selepas PKP nanti, main ice skating. Tengok macam mana sakitnya jatuh. Ini jalan kalau dah sampai peringkat ke Qadariyah, jalan sampai ke peringkat Jabariyah,
jalannya memang amat licin sekali. Sekira-kira kalau kita berjalan seorangan, confirm kita akan jatuh dan sakit. Kalau dah sakit itu, rata-rata jatuh, mungkin saja kita tak terbangun-bangun lagi. Itu ibaratnya. Jalan qadariyah mudah. Mana rasa lega dengan amal, rasa lega dengan ilmu, rasa baik, rasa terpuji, rasa mulia dengan keilmuan dan amal yang kita lakukan. Bila khatam Quran, lega dengan Quran yang kita khatamkan. Bukan tak rasa terhubung pun dengan Allah. Kemudian rasa bajet-bajet ahli syurga. Bajet-bajet ahli syurga. Kalau dah belajar ilmu, rasa mulia dengan ilmu, bukannya Allah yang meninggikan dia, tapi dia meninggikan dirinya sendiri dengan sebab ilmu yang dia belajar. Sedangkan Allah Ta'ala nyatakan maknanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam ayat itu Allah Ta'ala yang angkat darjat orang berilmu, bukan orang berilmu untuk angkat darjat sendiri. Tapi kalau dah keilmuan tu dalam bidang qadariyah, maka dia jadi acah-acah mufti gitu. Acah-acah mufti nak hukum sana sini, acah-acah jadi ulama, nak adjust sana sini dan seumpama dengannya. Sebab apa? Sebab dia ada kedirian. Pada ibadah, itu style dia. Pada keilmuan, begitu pula. Pada harta, pada umur, pada kemuliaan, pangkat, ganjaran dan sebagainya, itu ada seni-seninya masing-masing. Tapi pada qadariyah, yang baik tetap dipandang baik, yang buruk tetap sedar ia buruk, tapi semuanya itu berpusatkan kepada kedirian, self-centric. Itu qadariyah. Qadariyah ni maknanya kalau tak sedar, maknanya dia akan rasa macam dia okey, tapi sebenarnya dia di kemuncak ketidakokian. Tak tahu nak cakap macam mana, nak tulis pun tak tulis. Di kemuncak ketidakokian, amat tidak okey sekali qadariyah. Begitu. Kemudian daripada sedar tentang sifat makni yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia mula terhubung dengan Allah. Di sini daripada qadariyah nak pindah kepada jabariyah, itu dengan nur. Itu dengan nur. Kita baca macam mana pun, kalau nak menyambung itu dengan nur. Dan ilmu nur ini dalam lembaran dada guru, bukan lagi dalam lembaran buku. Ini rahsia. Okey. Kemudian dia sampai kepada jabariyah, rasa terhubung dengan Allah. Maka dekat situ ibaratnya para mursyid kita sebut, maknanya tentera-tentera yang diikat pada bulan Ramadan. Saya tak mau sebut apa makna namanya, akan betapa jijik nama tersebut, tak perlu untuk kita sebutkan, kita hanya bagi berjalan. Tentera-tentera yang diikat pada bulan Ramadan itu, dia akan tukar shift untuk jaga orang yang peringkat nafsu qadariyah ini. Maknanya dah habis, dah tergagal. Dia akan tukar kepada shift yang lebih tinggi pangkat dan seni. Dia pergi pada shift, maknanya tentera-tentera yang terikat pada bulan Ramadan itu bahagian yang lebih halus lagi, iaitu bahagian qadariyah. Apa? Bahagian jabariyah. Bila sampai bahagian jabariyah, dia akan mula begini. Oh, aku tak beribadat pun tak apa. Dia akan tergelincir kat situ. Aku tak beribadat pun tak apa, semua Allah punya, Allah belaka. Jadi dia akan jadi jabariyah betul. Dia akan jadi dia akan jadi keallahan betul, sehingga dia ni sampai ke peringkat kalau tidak ada guru yang membimbing, maknanya dia akan sampai peringkat pada dia akan kata, buat apa aku nak bersolat? Aku ini dengan Allah sudah tidak berpisah. Jadi kalau aku nak bersolat, aku nak menyembah mana? Maknanya Allah dalam dadaku. Maknanya Kaabah itu dalam hatiku itulah Kaabah. Jadi di mana aku saja, di mana saja aku berada, maka aku menghadap Kaabah itu. Maka di situ dia akan merasai seolah-olahnya macam sampai ke peringkat lah, maknanya na'udzubillah. Dia rasa dia dengan Allah Ta'ala itu sudah tidak ada dua entiti lagi. Dia dah sampai terhilang bahagian salbiyah daripada sifat 20 itu. Itu batiniah yang sesat. Macam tu. Sebab apa? Rupa-rupanya cahaya yang menyinarinya sampai dia pergi ke bahagian lembah jabariyah itu bukannya nur, tetapi nar. Cahaya juga, tapi sifatnya nar. Kalau sifatnya nar, kegelinciran. Dan ini amat halus. Di sini, kalau ditanya bagaimana ikhtiar untuk kita memastikan kita tidak tergelincir, hanya 3. Adab, taat, khidmat. Kalau ada tambah lagi jadi 5. Adab, taat, khidmat, cinta, fakir. Di situ ada huraian dia. Adab dalam sepanjang kita menuntut ilmu, khidmat untuk kita membuang kesombongan. Adab, taat dan khidmat. Adab semasa kita menuntut ilmu, ketaatan kepada guru yang membimbing. Khidmat untuk membuang kesombongan. Cinta ditumpahkan kepada baginda Nabi SAW. Fakir yang nak dapat, fakir kepada Allah. Itu 5 perkara. Tak faham apa nak ni. Ya. Itu saja. Dan itu 5 perkara ini kalau tidak ada guru yang benar-benar, maknanya kita
bertelekur di bawah dagunya, itu kebanyakan musyrik sebut begitu. Dalam alam Nusantara kita ini tak mungkin. Di mana medan kita latih 5. Inilah maknanya berguru, bukan berbuku. Kalau nak dapatkan peringkat Qadariyah, berbuku pun boleh dapat. Tapi kalau bahagian nak sampai ke Jabariyah itu, maknanya nak berjaya dalam medan Jabariyah, kita mesti berguru. Jadi dengan nur daripada dada guru itulah yang akan menjadi asbab terkawal. Maka dekat situ kita pergi ke peringkat seterusnya. Tak tahu keempat ke kelima, tak tahu lah. Maknanya di situ maknanya peringkat keempat, lepas mula-mula kosong, kemudian baru beramal, kemudian yang ketiga Qadariyah, yang keempat Jabariyah, atau kurang lebih begitu. Okey, kemudian yang kelima. Okey, mula kosong binatang. Satu dah mula beramal tapi nak ganjaran. Okey, yang peringkat kedua dengan Qadariyah kita beramal. Peringkat yang ketiga dah pergi ke Jabariyah dah, tapi kita gelincir situ pula. Okey. Sampai pergi ke yang keempat. Peringkat keempat dengan asbab barakah sanad. Ini sanad tasawuf, sanad ihsan, sanad tazkiyah. Okey, sanad kerohanian. Betul, sanad nur. Pelbagai nama bidalan yang diberikan. Dengan asbab barakah sanad, kita terhubung dengan sanad tersebut atas 5 perkara ini: adab, taat, khidmat, cinta, fakir. Ini yang disebut oleh para guru kita. Okey. Kemudian dengan berbekalkan 5 perkara ini, nur dengan asbab bimbingan guru kita itu, baru kita dapat menyeimbangkan di mana letak duduknya Jabariyah ni. Dan pada masa yang sama Qadariyah tak tinggal. Pada Qadariyah ni ibarat saja. Ingat, perbahasan sifat 20 pada dimensi salik rohani berbeza berbanding perbahasan sifat 20 pada dimensi ilmu kalam. Jadi kalau anda di peringkat ilmu kalam, maka anda ada manhaj anda. Kalau anda nak judge kita, jangan judge kita dengan manhaj anda. Dan saya faham manhaj anda dalam berilmu kalam, dalam membahaskan sifat 20. Sekarang ni saya bahaskan berkenaan dengan seni kerohanian dalam peringkat salik, dalam aspek ilmu ihsan, juga berteraskan dengan sifat 20. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau nak nilai kita, nilai dengan kerangka kita. Itulah kurang lebih. Sebab kerangka dalam ilmu tasawuf berbeza dengan kerangka dalam ilmu akidah, walaupun kedua-duanya bertemu dengan sifat 20 yang sama. Itulah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey ya. Saya kena sebut begini. Jadi kalau perbahasan-perbahasan lanjutan, tolong jangan dalam media sosial ya. Itu di kalangan asatizah, bincang secara harmoni ya. Itulah. Ya, di sini perkongsian kita ini lebih kepada maknanya perkongsian atas kita merindui maknanya Zawiyah Haqalah dan juga kekeluargaan Nur kita dan para jemaah secara umumnya yang maknanya kita rasa kita ingin berikan perkongsian sebelum akhir Ramadan. Saya sambung balik. Jadi di situ kita akan belajar di mana letak duduk Jabariyah dalam hidup kita. Di mana letak duduk Qadariyah dalam kehidupan kita. Jadi kalau Qadariyah saja, kita rasa terputus langsung dengan Allah. Kalau Jabariyah saja, kita rasa macam kita dengan Allah Ta'ala tu macam tak ada border langsung. Jadi kat situ dalam ilmu dalam ilmu akidah, dia panggil tasbih dan tanzih. Dia ada istilah tasbih dan tanzih. Kemudian dia ada istilah lagi, lupa dah. Dia ada istilah dia. Jamak dan faraq. Jamak dan faraq. Maka kalau kita pergi kepada bahagian Qadariyah, maknanya kita ni terpisah langsung dengan Allah. Kalau Jabariyah, kita dengan Allah Ta'ala macam maknanya tak ada border langsung. Jadi kat situ kita berseimbang. Keseimbangan ini nak dapat keseimbangan ibarat kat sarkas tu. Kat sarkas tu macam mana kita nak lalu, maknanya kalau kita ni maknanya meniti titian kabel tu, macam mana kita nak seimbang kanan kiri kita supaya kita benar lurus. Kalau tidak, kita akan terjatuh sama ada ke kanan, ke Jabariyah sangat, ataupun kita terjatuh ke kiri ataupun Qadariyah sangat. Dua tu je. Dekat sini perlu kepada bimbingan guru. Dan sini tipu dayanya amat halus, macam tu. Jadi kat situ kita faham pada peramalan kita memang Qadariyah. Di situ ada ikhtiar, di situ letak duduknya ikhtiar, usaha. Okey, itu pada Qadariyah. Pada masa yang sama, Qadariyah itu diikat dengan Jabariyah yang di dalam. Semuanya Allah belaka. Jadi maknanya nak meletak duduk itu. Daripada semua perbicaraan tentang Qadariyah Jabariyah itu pada akal dan pembicaraan, perbahasan,
Okey, yang mana semua itu terbit daripada lanjutan perbahasan ataupun penghuraian berkenaan dengan sifat 20. Akan keluar pembahasan tentang Qadariyah bagaimana, Jabariyah bagaimana, Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana. Celah-celah itu ada pembahasan juga Mu'tazilah, itu dalam ilmu akidah. Okey, semuanya itu adalah rentetan daripada pembahasan sifat 20. Dan sifat 20 itu berasaskan kepada hukum akal, berdasarkan kepada apa makna tentang pembahagian hukum, ada hukum akal, hukum syarak, hukum adat, dan itu semua dalam manhaj kita lah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey. Ada beberapa technicality yang berbeza dalam menerangkan itu, tapi kok mana pun payungnya tetap Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey, bergaduh pada perkara-perkara teknikal itu satu benda yang tidak wajar lah. Okey, habis. Jadi dekat situ kita dibimbing oleh guru kita bagaimana daripada perbahasan buku pergi kepada pembawaan watak, bagaimana kita nak bawa serentak pada Qadariyahnya pada tulang 4 kerat. Okey, bila kita berfiqah iaitu beribadah, kita dengan penuh Qadariyah, pada masa yang sama tetap berfungsi tasawuf kita iaitu pada Jabariyah kita itu. Maka kita balancekan. Dekat situ sedikit demi sedikit kita akan merasai, oh begini rupanya kehambaan, oh begini rupanya kemanjaan, oh begini rupanya kemanisan iman, oh begini rupanya kelazatan dalam mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab kita dah tahu dah, maknanya dalam ikhtiar kita penuh Qadariyah, pada masa yang sama penyerahan kita mutlak kepada Allah, maknanya penuh dengan Jabariyah. Kadang-kadang diperkirakan seseorang bermula dengan Qadariyah dulu, lepas tu baru Jabariyah. Kadang-kadang orang tu diperkirakan bermula dengan Jabariyah dulu baru Qadariyah. Sebab itulah tawakal itu sebelum usaha ke, selepas usaha ke, ataupun semasa usaha? Jawapannya tawakal dan usaha bergabung, tidak berpisah, tidak valid soalan maknanya bila kamu bertawakal, usaha dulu ke baru bertawakal. Kalau ada soalan begitu, maksudnya dia tidak belajar bagaimana dalam seni salik kerohanian letak duduk tawakal dan usaha itu. Selagi terpisah usaha dan tawakalmu, mana dulu mana kemudian, maknanya seni ini maksudnya itu tanda kita tak melalui seni. Sebab apa? Dalam usaha ada tawakal dan tawakal ada usaha, berpisah tiada. Usaha dan tawakal berpisah tiada. Usaha pada mewakili Qadariyah kita, tawakal pada mewakili Jabariyah kita. Di situlah hikmah. Sebab apa? Sebab bukannya semata-mata menyerah tapi berusaha. Okey, bukan semata-mata berserah bergantung kepada Allah tapi berusaha, dan bukan semata-mata berusaha bergantung pada diri tapi menyerah. Maka dekat situ terhubung dengan Allah. Okey, dekat situ kita faham di mana letak duduk kita sebagai hamba dan sentiasa di bawah takdir Tuhannya, dan di mana letak duduknya pentadbiran Tuhannya, okey, Tuhan Allah yang amat mengasihi hambanya. Maka dekat situ akhirnya segala kerja buat kita itu hanya untuk mendapat perhatian Allah, bukan untuk mendapat perhatian manusia. Tidak ada makna dipuji, tidak ada kesan dikeji. Sebab apa? Semuanya Allah. Yang ini untuk mendapat perhatian Allah, untuk bermanja dengan Allah. Yang mengeji itu tetap hamba Allah. Hamba Allah Ta'ala itu tetap berstatus umat Rasulullah SAW. Rasulullah itu tetap kekasihnya Allah SAW. Jadi Rasulullah itu tetap mengasihi semua umat baginda SAW. Jadi kasih baginda itu lebih kita lihat berbanding umat baginda itu yang mengutuk kita. Kalau dikutuk kita, contohlah kalau orang kutuk kita ke, fitnah kita ke, bila kita laporkan kepada guru-guru kita, minta nasihat, guru kita kata Alhamdulillah, tahniah. Mula-mula kita pun tak faham. Sekarang rasa dah faham sikit dah. Ini kalau guru-guru kita pandang ni nanti, maknanya nanti dia akan pergi lagi input pada kita lagi. Macam tu. Sedikit-sedikit kita rasa insyaAllah kita faham dah. Dan akhirnya kita mampu tersenyum. Dulu tersenyum, senyum kelat. Sekarang semakin lama semakin manis senyum. Bukan senyum tu manis, rasa kemanisan itu. Maknanya letak duduk maknanya sandiwara duniawi ini bagaimana. Yang penting semuanya untuk kita cari hal dengan Allah. Yang ini cari hal kemanjaan dengan Allah, supaya Allah Ta'ala mencari hal dengan kita. Yang ini Allah Ta'ala maknanya melimpahkan kerahmatannya untuk kita. Itu istilah-istilah yang saya gunakan mungkin bombastik. Tolong faham dalam konteks saya, jangan faham dalam konteks yang lain. Ini kena guna dalalah kita, bukan dalalah mu'jam daripada kamus ya. Perkataan yang kita gunakan itu mungkin agak bombastik, mempunyai pelbagai makna mungkin, tetapi pahami dengan konteks saya. Kalau tak faham,
abaikan langsung apa yang saya nak kongsikan ini. Okey ya, habis di situ. Jadi kemudian dekat situ maknanya kita dah faham letak duduk. Kita duduk di antara di mana khauf di mana jabariyah kita, di mana itu tawakal, dan di mana qadariyah kita itu usaha terus. Jadi kat situ semakin lama semakin kita rasa terhubung dengan Allah, bermanja dengan Allah, memahami dan memandang betapa indahnya dunia ini, betapa kasihnya Allah pada kita. Kita akan lebih memaknai Allah Ta'ala punya asma' dan sifat. Dekat sini para salik dia teruja untuk lebih menyelam lagi. Jadi dekat situ, kalau dahulu sifat ma'ani itu dalam dirinya di dalam, ibaratnya kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama pasal tu di dalam, semakin lama semakin sifat ma'ani itu nampak di luar. Tak tahu nak cakap macam mana. Nampak di luar. Maknanya bila nampak di luar, dalam keadaan dalam mata basirahnya, dia pada itu kalau nampak kudrat Allah. Kalau nampak ilmu Allah. Nampak iradat, kehendak, iradat Allah. Okay, tapi sedar dirinya hamba. Dia tanggungjawabkan di atas segala yang kita lakukan. Tapi kemanapun hamba yang tak terputus daripada takdir Allah, maka akhirnya sedikit demi sedikit kita rasa diri kita ini dah tenggelam dalam sifat ma'ani itu. Tenggelam. Lepas tu, dan sifat ma'ani itu hanya 7 sifat yang mana dalam yang diperkirakan merangkumi segala asma' dan sifat yang lain. Maka kita rasa semakin lama semakin tak puas. Kita nak lebih lagi. Nak explore lagi. Maka tak cukup dengan 7 sifat ma'ani, kita explore lagi Asma'ul Husna. Daripada Ar-Rahman sampai As-Sabur. Tak cukup dengan Asma'ul Husna, kita explore lagi 1001 lagi asma' dan sifat Allah. Ada asma' yang merujuk kepada sifat, ada asma' yang merujuk kepada af'al. Bila dikembangkan asma' yang merujuk kepada af'al, ada 1001 yang namanya hizib jawshan, jawshan kabi dan sebagainya. Gitu. Itu bukan Syiah punya ya. Itu memang Sufi. Itu memang bicara Sufi. Cuba tengok lagi orang-orang kita mungkin tidak biasa bersalik, maka lantaran terlampau berhati-hati tetapi ialah kurang pengetahuan barangkali terus memberi tohmahan siapa yang bahawa hizib jawshan kami itu kepunyaan Syiah, bukan, tak ada kaitan dengan Syiah pun. Sebab itu hanyalah maknanya huraian lanjutan terhadap nama-nama Allah yang merujuk kepada asma' bagi af'al, bagi perbuatannya. Okay, itu dah saya huraikan berkali-kali dah. Okay, habis. Saya tertohmah dengan Syiah dengan sebab asma' atas af'al ini, jawshan kabir ini. Maka di situlah saya belajar maknanya bagaimana untuk maknanya tetap lega dan tersenyum. Itu proses tu memang bukanlah mudah juga. Tapi kalau baca buku memang takkan dapat lega hati kita dengan tohmahan dan tuduhan begitu. Tapi dengan ada guru, kita faham, oh begini rupanya, oh ini rupanya. Dulu belajar hanya belajar, dah adapt, sekarang merasai. Dan sedikit demi sedikit belajar lagi untuk mewatak, menjadikan dia watak. Habis. Jadi kat situlah makin lama makin kita tenggelam dengan asma' dan sifat Allah. Mula-mula dengan kita rasa macam, oh bukan lagi diriku tapi kudrat Allah, bukan lagi ilmuku tapi ilmu Allah, bukan lagi kehendakku tapi kehendak Allah, bukan lagi apa lagi, kudrat ilmu hayat sama pasal kalam, bukannya kalamku tapi lantaran daripada sifat kalam Allah, dia bukan daripada pendengaranku tapi apa dia, lantaran daripada sifat Allah yang mendengar dan seterusnya. Tapi pada masa yang sama tetap tanzih, yani tetap kita faham salbiah itu, kita makhluk, Allah khaliq, tetap kita faham. Tapi pada masa yang sama tak terputus makhluk dan khaliq. Macam itulah ibarat. Macam itulah ibaratnya. Jadi dulu-dulu kita diberi bidalan begini. Maknanya ibarat seorang tukang canai dengan do canai. Dengan tepung roti canai itu. Maknanya dia sedang mencanai, maknanya di manakah maknanya dough itu tetap di tangannya. Tapi adakah menyatu dough itu dengan dirinya? Adakah dough itu jadi si tukang canai? Tak. Adakah si tukang canai menjadi dough? Pun tak juga. Tapi tetap tak terpisah daripada canaian. Maknanya si tukang canai dengan dough tepung itu. Ibaratnya begitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita makhluk Allah khaliq, tapi tetap tak terputus. Ini bicara musyahadah. Di sini baru mula musyahadah. Jadi tak cukup dengan memandang yang kita koma Allah, yang ini tajalli. Tajalli. Jadi hati-hati ya, kalau kita baca-baca itu tolak langsung istilah tajalli dalam pengajian Islam, maka orang itulah tertolak. Sebab tak ada kalimah lain yang nak membicarakan tentang bab musyahadah, tentang basirah ini, melainkan dengan kalimah
tajalli. Okey, mula kita dapat tajalli Allah pada diri kita, tak cukup dengan diri kita, pada alam bawah kita nak mencari-cari tajalli Allah. Guru kita selalu sebut bagi contoh yang signifikan dengan saya, maknanya yang saya amat terkesan, contoh air. Kalau nampak air saja, Allah Latif. Kita nampak air saja, Allah Latif. Kemudian begitulah juga kalau angin, Latif Allah. Itu maknanya ada beberapa asma, ada beberapa so-called fenomena alam ini, maknanya kerja buat alam ini, itu sebenarnya semua kerja buat Allah. Tapi bahasa kita ya, seperti air, angin, niur yang melambai, desiran ombak, lepas tu tempiasan daripada air terjun, itu semua memaknakan dengan makna latif. Saya tak tahu lah makna kalimah latif itu amat membumi. Dan sebab itulah mungkin maknanya, bukanlah mungkin, pastinya Allah pasti Allah yang mentadbir. Maka situlah maknanya, kalau fikir-fikir balik makna kajian kita tentang Latif itu pun mungkin ada kaitan dengan makna kita amat tersentuh dengan nama Allah Al-Latif. Anda pilih nama Allah yang mana yang lekat dengan diri anda. Mungkin ada nama yang Ar-Razzaq, mungkin ada nama yang At-Tawwab, Al-Ghaffar, mungkin ada nama yang Al-Muhaimin, Al-Mutaqin, ada mungkin namanya Malikul Mulk, mungkin ada namanya Dzul Jalali wal Ikram dan sebagainya. Mana nama Allah yang membumi dalam jiwa anda? Masing-masing pilih. Macam tu. Sebenarnya bukan pilih pun, nama mana yang Allah Ta'ala nak tajallikan pada kita. Macam tu lah. Jadi kalau dapat nama, tapi tajalli itu ada kadar-kadarnya juga. Begitulah kurang lebih. Okey. Kemudian kita mula, maknanya di situlah baru mula mata hati kita bukannya terbuka lagi pun, baru ada biji mata hati itu. Terbuka tu pun ada kena proses lagi. Prosesnya apa dia? Proses nak mula-mula hati tak ada mata hati pun. Bila sampai ke peringkat ni ibaratnya dah ada mula ada mata hati, tapi dah buka belum? Tak buka lagi. Lepas tu guru-guru kita memberi bimbingan, kalau nak cepat mata hati terbuka sehingga memandang asma dan sifat Allah pada alam, setelah kita menyedari bahawa semuanya tajalli Allah, semuanya itu mesti pintunya Nur Muhammad daripada keterikatan cinta kita dengan Nabi SAW. Maka salawat itu tunjang. Sebab itulah ada yang bagi bidalan, siapa yang dia ada guru berhampiran dengannya ataupun terputus dengan guru dengan sebab jarak yang jauh ataupun kematian, maka selawatlah yang menempati fungsi gurunya itu. Kita ada bidalan pelbagai lah tentang kelebihan selawat ini. Kemudian guru kita membimbing kita, kalau mata hati dah ada tertumbuh mata hati ini, nak cepat terbuka, maka apa yang kita kena buat? Kita kena buat banyak aktiviti kemanusiaan. Banyak aktiviti-aktiviti yang mensejahterakan manusia. Maknanya memastikan manusia tidak berlapar setakat mana kita mampu, manusia ada pakaian, ada keperluan asas tempat tinggal, kurang lebih macam yang dicontohkan dalam negara kita semua orang kenal. Kurang lebih seperti mana yang dibawa oleh Ustaz David Lee. Maknanya itu adalah contoh yang terbaik yang boleh kita ikuti. Allah rahmatinya, Allah rahmati guru-gurunya, Allah rahmati semua yang membantunya dan semua yang dia bantu. Sebab semuanya umat Nabi SAW. Allah merahmati orang yang memujinya, Allah merahmati orang yang mengejinya, kerana semuanya umat Nabi SAW. Jadi kat situlah kita maknanya pergi kepada bahagian maknanya kemasyarakatan. Kita lebih kepada melatih bagaimana untuk menyantuni umat Nabi SAW. Kerana di situ kita melatih untuk memandang kasih Nabi untuknya, dan maknanya limpahan kasih Allah kepadanya. Itu latihan kita. Maka itu lebih memberi kesan berbanding kita hanya di tingkat sejadah, berbanding hanya kita di maktabah, di perpustakaan membaca buku, berbanding kita hanya menyibukkan dengan majlis ilmu. Tapi untuk membuka mata hati itu, setakat yang saya dapat bimbingan daripada guru-guru saya, maknanya bahkan guru kita semualah secara nisbahnya begitu, maknanya aktiviti yang melibatkan hubungan keinsanan itu. Sebab di situ mula melatih cara kita bertutur, cara pandang kita terhadap mana-mana manusia. Manusia yang lebih tinggi kita nak pandang macam mana, manusia yang diperkirakan lebih rendah pada kita nak pandang macam mana, yang lebih tua, yang lebih muda, yang di kampung, yang di bandar, macam yang kita nak bawa. Dan kat situ kita akan rasai sedikit demi sedikit watak itu terbina, ahwal itu terbina. Macam tu kurang lebihnya. Tapi bukannya untuk membuktikan sesuatu pada kita. Itu semua mesti dalam bidang latihan. Dalam bidang latihan di bawah lembayung petunjuk dan radar bimbingan guru. Macam tu. Itulah benda dia. Kemudian bila kat situ lama kelamaan, dekat situlah baru pergi kepada bicara khauf dan roja.
Baru pergi pada cara khatar rojak. Okay? Maka lepas mata hati tu dah terbuka dengan aktiviti kemanusiaan tadi, tak tahu dah step ke berapa dah, tak tahu dah, tak ingat dah. Kelima ataupun keenam, okay, sampai ke peringkat mana kat situ akhirnya pergi pada khatar rojak. Bila khatar rojak, dia bukan lagi ibarat kita pegang batang tu, batang pelimbang kalau dalam sakus tu, bukan. Dia ibarat kalau dah khatar rojak dah sayap lah. Semakin lama semakin tumbuh sayap khatar rojak. Kalau ibaratnya kalau di kanan khaw, di kiri rojak. Maknanya masing-masing bergerak. Dekat situlah baru maknanya kita terbang bebas ke rahmat Allah. Kita memerhatikan betapa kasihnya Allah. Sehingga kasih Allah Ta'ala itu tidak bertepi sampai tiada kata-kata untuk memberi ibarat kepada kerahmatan Allah. Kita nak maki orang pun tak sanggup. Sampai buat gitu. Itu kita latih pelan-pelan. Kadang-kadang memang kita akan tergelincir. Istighfar kita gitu je. Ada benci kat orang, istighfar kita. Mereka kita rasa benci, nak doa buruk kat orang, istighfar kita. Kita rasa cemburu kat orang, istighfar kita. Sebab apa? Sebab itu semua menandakan kita nampak macam rahmat Allah tu tak cukup banyak. Itu bila orang yang betul-betul tenggelam dalam sifat Ar-Rahman ini, tak ada cemburu lagi. Sebab apa? Maknanya apa yang Allah bagi tu di sisi Allah Ta'ala tu maknanya la yusab, tak terhitung lagi. Maknanya banyak. Jadi maknanya kat situ kita akan bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Kita akan maknanya senyum je lah. Kita akan gembira. Sebab apa? Semua itu adalah tajalli kasih Allah pada pelbagai dimensi. Ada Allah Ta'ala tajallikan kasihnya pada dimensi kita ini bersedih pada kemanusiaan kita. Ada tajallikan kasih kita gembira pada kemanusiaan kita. Nak faham itu, itu khatar rojak. Sampai peringkat khatar rojak baru diibaratkan kita ni mula untuk mencapai keremajaan. Keremajaan dalam kerohanian. Betul. Saya khatar rojak. Jadi saya dan khatar rojak ini semakin lama semakin berfungsi, semakin besar, semakin kembang, maka di situlah kematangan. Kematangan kita adalah pada khauf dan rojak. Jadi semakin matang, semakin terlatih, semakin berfungsi. Kadang-kadang khauf terlajak, kadang-kadang rojak terlajak. Jadi khauf dan rojak itu ada kaitannya dengan qadariyah jabariyah ya. Macam tu. Okey. Kadang-kadang dah khauf sangat jadi jabariyah langsung. Kalau rojak sangat jadi syok sendiri qadariyah pula. Tapi kalau qadariyah jabariyah itu di peringkat awal-awal. Bila kita dah di peringkat musyahadah, dah di peringkat mata hati dah terbuka. Begitulah. Okey. Jadi gini. Kalau ditanya mana buku, mana dalil, mana sandaran sebagainya, minta maaf. Ini bukan hukum hakam. Nak perlukan dalil. Ini hanya teknik pengalaman. Kita bersalin, kita kongsikan. Siapa nak ambil iktibar, bismillah. Siapa yang tak sesuai untuk dirinya, tak payah cakap apa-apa yang tidak mendamaikan, tinggalkan saja. Mungkin bahagia untuk anda dengan asbab yang lain. Dan bukan satu teknik untuk kita bersalin. Teknik bersalin ini sebanyak bilangan nafas semua manusia yang pernah hidup di muka bumi. Bermula daripada atuk kita zaman dari Adam sampailah kepada orang terakhir yang beranak. Bilangan nafas semua itulah sebanyak itulah maknanya jalan bersalin. Jadi yang saya terangkan ni satu saja jalan yang saya alami, yang saya lalui sendiri, yang saya nampak sendiri bagaimana perkembangan-perkembangan itu. Sehinggalah guru saya memberi amanah untuk saya memanjangkan kepada semua yang sudi menerima. Begitu. Tanpa menafikan jalan yang lain ya. Maka jangan di-compare-compare dengan jalan yang lain. Semuanya barokah. Asal saja benar dengan nur, bukannya dengan nar. Tapi nak faham makna perbezaan di antara nur dan nar itu, kena jaga 5 benda ni. InsyaAllah itulah asbab Allah menjaga kita dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda rahmatan lil alamin. Habis. Kemudian kita dah pergi sampai peringkat khauf dan rojak. Bila sampai khauf dan rojak semakin lama semakin dewasa. Tadi keremajaan, lepas tu dah balik, maka dah dewasa. Sampai dewasa itulah mula kita memaknai kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di kalimah itu. Kalau dah sampai ke peringkat dah mula memakai kalimah hauqalah itu, maka itu dah sampai matang. Ibaratnya dah boleh berkahwin. Ibarat kata maknanya dah boleh berumah tangga, maknanya dah boleh bermandiri. Ibaratnya macam itulah kalau saya nak bagi ibarat untuk mudah-mudahan lebih mendekatkan kefahaman sampai ke situ. La haula wala quwwata illa billah. Jadi maknanya bukan saja kita baca la haula wala quwwata illa billah tu dengan untuk mengekspresi emosi marah ke dan seumpama dengannya. Biasanya kita la haula wala quwwata illa billah, especially kita ekspresi marah itu mungkin
konotasi budaya kita orang Melayu mungkin. Okey, wallahualam. Tapi yang dalam konteks salik ni, kita kata la haula wala quwwata, kita rasa oh, tidak ada daya untuk aku bertahan. Betul. Tidak ada kekuatan untuk aku meninggalkan maksiat. Betul. Jadi maknanya melainkan sebenarnya dengan Allah. Billah. Nak dapatkan billah dengan Allah. Kalimah dengan Allah tu saya tak tahu nak huraikan macam mana. Setakat ni saya tidak jumpa perkataan lagi untuk saya menghuraikan kalimah billah itu. Tak jumpa perkataan. Takut kalau saya terangkan, takut nanti disalahfahami konteksnya dan agak berisiko. Tidak apa nanti masing-masing akan Allah Ta'ala berikan kefahaman itu masing-masing pada kadar bekas hati. Ya, macam tu. Jadi barulah benar kita dalam haqalah. Jadi haqalah itu kita akan rasai berpindah daripada hanya tahu kepada menuturkan dengan lisan. Daripada tutur dengan lisan, oh memahami maknanya. Daripada memahami maknanya, menghayatinya. Semakin lama, oh merasai lazatnya. Sampai kepada sedalam-dalam hati ini, kalimah haqalah tu, sampai akhirnya daripada hati ini keluar balik menjadi apa dia? Pakaian kita. Kalau orang tanya, apakah pakaian seragam kehambaanmu kepada Allah? Pakaian itu namanya haqalah. Dia keluar. Akhirnya haqalah itulah yang membentuk pakaian rohani kita. Maka ibu jalan yang boleh saya berikan, selagi rohanimu tidak okey, selagi aurat rohanimu tidak ditutup dengan pakaian haqalah, selagi itulah jangan berhenti dalam mencari guru untuk bersalik dalam jalan salik rohani. Kurang lebih begitulah macam tu. Jadi akhirnya lama-kelamaan kita akan dapati, oh begini rupanya pakaian seragamku untuk aku menyatakan pengabdianku kepada Allah. Semakin lama semakin meningkat erti dan kefahaman pengabdian kita, kita sendiri akan mengakui, oh dulu rupanya tak abdi lagi. Sekarang baru pengabdian. Lepas tu meningkat lagi, oh yang itu tak abdi lagi. Akhirnya kita akan dapati jalan ini tidak berpenghujung, hanya terhentinya nafas berpindah alam. Semalam ataupun hari lepas ni, Semalam sahabat kita meninggal dunia, Muhammad Hadi bin Abdullah nama dia, berumur 41 tahun. Maknanya jelas nyata ketara tanda-tanda husnul khatimah yang ada padanya. Jadi mudah-mudahan maknanya kita semua dapat husnul khatimah juga lah, insya-Allah. Jadi Allahu Akbar. Jadi mari sini. Okey. Kita kat mana tadi? Apalah. Allah. Jadi kat situlah pakaian. Kemudian jadi pakaian. Jadi semakin lama kita memaknai pakaian itu. Sekarang sama boleh. Surabaya bangga. Okey. Takat ada dulu. Anak saya kacau pula. Nak sambung sikit kan? Sambung sikit ni kot. Okay. Doakan anak saya tadi. Ya, biasanya kalau dia minta saya buat susu ni, ada pun nak manja dengan saya. Kalau tidak, ada suruh abang-abang ni. Sekadar. Ini raja saya. Raja di hati saya. Okay. Jadi, pakaian itu nanti sama juga macam kita punya pakaian. Ada pakaian asas. Kemudian kita pakaian yang untuk apa? Bersolek-solek, bermakeup, atau ada aksesori emasnya, gelangnya dan sebagainya. Ikut contoh, ikut keadaan kita. Sama juga dengan pakaian haqalah. Jadi semakin lama semakin kita upgrading, semakin cantik, semakin meriah. Dan di situ maknanya kita akan rasa, oh rupanya hidupku ini maknanya dengan Allah saja. Sebelum ni kita rasa berubudiah dah. Dia dah meningkat satu tahap, kita akan rasa macam sebelum ni tak ubudiah. Okey, ataupun sebelum ni kita rasa kita tak ikhlas dah. Dah naik satu dah terbuka satu lembaran tu, oh rupanya sebelum ni aku tak ikhlas lagi. Terbuka lagi, oh tak ikhlas lagi sebelum ni. Lebih ketara. Ni contoh saja ya. Kita rasa kita Islam dah. Dia naik satu peringkat ni, oh rupanya sebelum ni tak Islam lagi. Ibaratnya macam tu lah. Sampai nafas terhenti. Sampai nafas terhenti, barulah akhirnya mudah-mudahan dengan syafaat Nabi SAW, dengan keberkatan sanad kerohanian yang kita mendapat bimbingan dengan sanad tersebut, limpahan nur itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita sehingga kita berpindah di alam baqa' itu dengan husnul khatimah, insya-Allah. Jadi itulah maknanya yang boleh saya kongsikan. Disebut maknanya pemeningkatan jalan-jalan salik kerohanian. Asasnya begitu. Terhenti sampai ke puncaknya, haqalah itu menjadi pakaian. Dan lantaran itulah kita gagaskan zawiyah haqalah. Kita
Kita cakap jalan hafkalah ni bukannya satu entiti KNGO, bukan. Dia milik semua orang. Sebab memang hafkalah itulah matlamat kita dihidupkan untuk kita menjayakan amanah pengabdian kepada Ar-Rahman. Hafkalah. Jadi siapa-siapa yang dengar, sama ada bertemu dengan saya ataupun tidak, asal saja rakaman ini tersebar, yang rasa ada sentuhan positif dalam hatinya, ada penerimaan, ada kefahaman, ada muwafaqah, taufik, hidayah dari Allah, maka nak mengambil maknanya pengalaman seperti yang kita kongsikan, bismillah. Tapi matlamatnya hafkalah. Matlamatnya hafkalah. Jadi kalau masing-masing nak buat rumahnya dari hafkalahnya, bismillah. Dan semua yang dalam aspirasi dan inspirasi, dasar warsa dan cita-cita hafkalah ini, semuanya itu saya labelkan, istilahkan dengan nama kekeluargaan Nur. Sebab kalau tidak ada limpahan Nur itu, mana mungkin dapat kita akan erti hakikat kepada hafkalah itu tadi. Itu istilah yang saya gunakan. Anda boleh guna istilah anda, mana yang anda suka. Nak guna istilah macam yang saya gunakan ataupun istilah yang lain, yang penting semuanya pakat-pakat, mudah-mudahan husnul khatimah. Maka sampai ke peringkat hafkalah ini, syurga itu bukan satu benda yang kita terliurkan, tapi kita tak tolak dan kita tak nafikan. Ya, yang kita terliur apa dia? Bertemu dengan asbab, asbab kewujudan. Iaitu siapa? Asbab kewujudan rohani kita. Okey, iaitu siapa? Bapa rohani kita. Siapa? Rasulullah SAW. Kenapa bagi dia bapa rohani? Sebab isteri bagi dia ibu kita. Ummahatul Mukminin, ibu bagi orang beriman. Kalau isteri bagi dia ibu kita, maka bagi dia adalah bapa kita. Bukan bapa biologi, tapi bapa rohani. Dan bagi Nabi SAW bukan orang biasa. Bagi dia manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Sila baca surah Al-Ahzab untuk mengetahui bagaimana hakikat bagi Nabi SAW. Ada dalam surah Al-Ahzab beberapa ayat, okey, yang dalam surah Al-Ahzab. Jadi akhirnya, mana ke akhirat nanti, mana cita-cita kita, keterujaan kita jumpa Nabi SAW saja. Dan pertemuan dengan Nabi itu dengan penuh segala, kita katakan di syurga. Begitulah. Dan kadang-kadang ada yang sampai ke peringkat maknanya fana, ataupun ke peringkat maknanya bagi bidalan yang begitu mendalam. Iaitu begini, dia sedar betapa dirinya itu terhina dan tidak ada apa-apa, keji. Dia pandang kekejian dirinya. Okay. Bila orang yang antara ciri mereka yang telah pakai pakaian hafkalah ini, dia tak pandang dirinya melainkan kelemahan dan kejelekan. Tapi kalau dia pandang orang lain, dia akan pandang kemuliaan dan kelebihan. Gitu, dia akan jadi begitu. Jadi akhirnya dia kata, aku pandang betapa jijiknya diriku, ya Allah, dan memang tidak ada ruang untuk aku menempati syurga. Sampai dia pun dalam emosi rohaninya itu dikatakan, ya Allah, kalau di neraka tempat aku bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka nerakalah. Dan mustahil baginda membiarkan umat baginda itu terbiar di neraka. Dan kalam ini kena difahami dengan konteks si penutur. Itulah yang difahami daripada ilahi lastul fidausi ahla, maknanya wala aqwa ala nari jahim fahabli taubatan wa fi dhunubi fa innaka ghafurur dzambil azim. Maknanya aku nak ke syurga memang tak layak langsung, aku ni ke neraka lah. Maknanya aku mohon pengampunan. Itu adalah ahwal kerohanian. Ahwal kerohanian. Okay, ada yang nisbah syair itu kepada Imam Syafi'i. Wallahu a'lam, saya tidak mengkaji secara mendalam. Tapi syair itu masyhur menjadi alunan munajat kita semua. Terutama waktu saya kecil dululah. Tapi zaman anak-anak kita ni dah jarang dah kelihatannya dialunkan syair ilahi lastul fidaus itu. Dan bahkan beberapa ahli sufi pun mengatakan bahawa, ya Rasulullah, kalau di neraka itu aku bertemu denganmu, maka neraka itulah syurgaku. Bukan neraka tu. Neraka dia sudah faham diri ni bagaimana. Itu mana hal ehwal rohani. Ada guru, insya-Allah kita tergelincir. Dan inilah perguruan yang jangan kita berhenti sampai mati. Perguruan dalam konteks jalan salik ilallah. Mungkin guru kita mati ataupun berpindah alam rahimahullah, tetapi tetap rabitah itu menyambung. Kadang-kadang Allah Ta'ala pertemukan kita dengan guru lain yang masih hidup untuk asbab ikhtiar kita dapat bimbingan secara nyata. Kadang-kadang maknanya dah bercukupan dengan guru tersebut, antara umur kita pun dah umur yang sepuh, umur yang tua, dan itu ada pelbagai seni yang panjang kalau saya ceritakan semuanya di sini. Okay, dengar suara anak saya kan? Okay, sikit lagi. Akhirnya, last sekali, so what? Akhirnya so what? Okay, Allah tanya, okay Ustaz, so what? Okay, jadi yang saya boleh cadangkan, kita dah nak akhir Ramadan, pastinya banyak ibadat yang kita lakukan. Allah nyatakan dalam Al-Quran,
kita kena menjadi seorang yang robbani. Seorang yang robbani. Jadi kunu robbani. Jadi kamu seorang yang robbani, iaitu maknanya seorang yang dengan Allah tak terputus. Maknanya begitu. Okey, jadi dalam bulan Ramadan ini dalam banyak-banyak amal yang kita lakukan, ambil satu amal yang kita kekal buat sampai Ramadan lepas. Kalau nak buat semuanya mungkin terlampau ekstrim. Dan memang bulan Ramadan ni barokah, kita mudah untuk beramal. PKP lagi, Allah. Memang syurga amalan bulan. Memang Allah, tak tahu cakap PKP ni rahmat. Rahmat bagi semua orang yang nak mengambil kesempatan. Ada yang ambil kesempatan duniawi, dapatlah keduniaannya. Ada yang ambil kesempatan ukhrawi, dapatlah keakhiratannya. Ada yang mengambil kesempatan rohani, dapatlah kerohanian. Yang saya bicarakan ini adalah mengambil kesempatan kerohanian daripada PKP ini. Jadi bulan ni mudah, bulan Ramadan mudah nak beramal. PKP lagi, tak perlu untuk kerja kat luar. Kerja kat pejabat pula fleksibel. Begitu. Jadi banyaknya amal kita dalam bulan Ramadan ini, pilih satu. Istikharah, ya Allah, satu. Mana yang mudah, yang walaupun tak banyak, relatively sikit, tapi yang boleh kita istiqamahkan sampai betul-betul dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan keberkatan Ramadan tahun ini tak terputus dengan asbab amal sedikit itu. Dan barulah kita tak menjadi hamba kepada amal, kita tak jadi hamba kepada Ramadan, kita tak jadi hamba kepada ganjaran. Sebab amal kita makhluk, Ramadan itu makhluk, ganjaran itu makhluk. Dan kita ni hamba makhluk, hamba Allah. Kita hamba Allah. Maka kita nak latih, kita tak terhijab dengan amal, tak terhijab dengan Ramadan, tak terhijab dengan Al-Quran yang kita baca, tak terhijab dengan ilmu yang kita pelajari, tak terhijab dengan ganjaran yang kita dijanjikan dengan nas-nas Al-Quran dan sabdaan bagi Rasulullah SAW, tak terhijab dengan semua makhluk. Tapi kita jadikan makhluk itu, yang saya sebutkan dari itu, tangga untuk kita terhubung dengan Allah. Laluannya adalah Rasulullah SAW. Dan amal tersebut hanya kita je yang tahu. Isteri jangan tanyalah suami, apa amal abang, tak payah tanya. Suami tak payah tanya isteri, masing-masing faham sendiri. Ambil amal. Dan senyap. Tidak ada orang tahu kita beramal dengan amal itu. Dan kalau isteri sayu gia menyembunyikan amal tersebut daripada suami. Maka kalau yang bergelar isteri, pilihlah mana-mana amal yang tidak teruskan sampai ke Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan panjang umur kita semua. Amal yang sekiranya kalau dia buat, suami dia tak nampak pun dia beramal itu. Ikutlah. Tak semestinya amal yang bersifat Quran, zikir, tasbih sebagainya. Masak, susu gasut, buang sampah, mop lantai, amalnya tukar langsir. Kalau amal tu tukar langsir itu susah juga lah tu di poket tu. Apa saja yang tidak dalam kategori maksiat, itu kalau diniatkan untuk keterhubungan dengan Ar-Rahman, sekira-kira suami tak perasan. Mungkin suami nampak itu memang rutin seharian kita, tapi kita nak kata, ya Allah, ingat amal solehku. Kalau amal-amal soleh untuk yang bergelar isteri ni, pastikan amal soleh yang terkait dengan khidmatnya kepada suami, baru ada cahaya. Begitu ya. Jaga amal-amal yang nak tunjuk kepada suami, nanti dia akan terbeban kat situ ya. Sini tu begitulah kurang lebih ya. Kalau suami tak ada masalah, kalau suami buatlah apa saja. Itu saja. Anak saya semakin meradang ini, sangat tidak Allah izinkan, maka mudah-mudahan bermanfaat. Kita hadirkan Fatihah untuk semua mursyid yang kita bertemu dengan mereka ataupun yang kita tak bertemu dengan mereka, dan semua sanadnya, semua guru-guru mereka, semua murid-murid mereka, dan semua yang mendoakan mereka, semua yang mereka doakan, semuanya kita hadirkan Al-Fatihah. Dan semua itu semuanya menyambungkan kita kepada sanad kerohanian sampai bertemu kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan baginda adalah pintu pengabdian kita kepada Allah di atas niat yang baik, terhindar segala bala bencana, mendapat kemenangan daripada musuh yang nyata dan yang tersembunyi di sirri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.